Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan bicara adin pada pagi ini dengan membuka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada bicara adin pada kali ini. Insya-Allah saya mengalu-alukan kedatangan dan terima kasih kepada Prof sudi datang pada hari ini. Insya-Allah untuk membicarakan tajuk melahirkan generasi jenius. Saya fikir tajuk ini, bila saya tengok berulang-ulang kali saya baca, hari-hari saya nak kena buat keputusan, setiap detik saya nak kena buat keputusan. Saya fikir tajuk ini mudah-mudahan ada penyelesaian kepada saya dan semua tuan-tuan yang hadir pada pagi ini untuk bagaimana membuat keputusan, sama ada nak semayang awal, akhir, semua keperlukan kepada pemikiran yang jenius. Walaupun yang ada dekat sini saya faham, insya-Allah mudah-mudahan pada pagi ini kita beri tumpuan, tawajuh untuk kita menimba ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan dan Allah SWT redha dengan usaha-usaha kita insyaAllah. Dan untuk tidak melengahkan masa lagi, insyaAllah saya serahkan bicara adin pada pagi ini kepada Profesor Syahya Osman daripada International Institute Islamic. Saya nak sebut pun semalam bertalaki nak menyebutnya tu. Tak biasa kan? Jadi alhamdulillah pagi ini boleh tak sebut, buka kamu menyebut juga, cuba juga sebut. Alhamdulillah, untuk tidak melengahkan masa saya serahkan kepada Prof untuk meneruskan bicara. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kerana menjemput saya berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana bicara ilmu ini, ilmu yang ada sedikit pada saya dapat saya kongsikan bersama, dan juga ilmu-ilmu daripada tuan-tuan dan puan-puan juga dapat kita kongsikan bersama. Dan dengan ilmu ini kita dapat mentambahkan ilmu kita. InsyaAllah daripada situ kita dapat mengamalkan ilmu itu. Jadi pada pagi ini mungkin tajuk itu agak terfikir juga kata Ustaz tadi, melahirkan generasi genius ya. Jadi saya terangkan apa maksud genius. Dan kita lihat sekarang ni dunia telah berubah, di mana kita tengok kalau kita pergi ke Mekah pun tanah pasir pun telah menjadi pertumbuhan. Kalau di utara kutub pun dah tumbuh-tumbuhan, air dan cair. Dan saya ceritakan di mana sebuah kajian yang saya buat ini. Bidang saya seumpamanya bukanlah bidang syariah, tetapi saya bidang research methodology dan Islamic management, dan saya mengajar juga di KUIS, Kolej Universiti Islam Selangor pada 2012. Dijemput oleh Datuk Nawari untuk pergi situ. Masa itu Datuk Adnan ya. Lepas tu saya pergi ke Insaniah, dan seterusnya saya berkhidmat juga sebagai Institute of Islamic Thought, International Islamic Thought, di mana berdaftar di USA, dan kami cover the whole of Asia. Jadi kita cuba untuk mewujudkan di mana Islam itu ataupun ilmu dunia ini tidak berasing dengan ilmu yang kita ilmu Islam. Sebagai contohnya sekarang ini maaf saya, dunia sekularisme, di mana dunia ini diasingkan. Sekular itu berlainan, agama berlainan. Jadi oleh kerana begitu, apa bentuk kemajuan yang berlaku pada dunia sekarang ini tidak melambangkan ada unsur-unsur ketuhanan. Itu sebabnya dunia ini, pembangunan teknologi, pembangunan ekonomi, pembangunan keuangan, semuanya ke arah commercialization, kerana keuangan sebagainya. Itu sebabnya keadaan dunia sekarang ini
perlu mengejutkan genius Muslim, yang mana kalau kita lihat perkembangan dunia dulu pada zaman kebeningan Islam, ya, Islamic Empire, di mana kita lihat genius-genius Islam membentukkan berbagai-bagai ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu filosofi, semuanya ke arah ketuhanan. Ya, kalau kita lihat. Jadi kita perlu wujudkan kembali di mana keilmuan di universiti, di industri perlu bergabung mewujudkan manusia yang pintar ke arah ketuhanan, pembangunan ketuhanan. Jadi di sini pada hari ini saya ingin membincang balik itu sebagai mukadimah. Genius, siapa itu genius, ya? Apa maksud genius yang kita perlu lakukan? Kita bersama-sama mentafsirkan. Let us define what is really mean genius. Jadi mengapa perlunya genius? Why? Dan bagaimana kita sebagai umat, sebagai ibu bapa, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin negara mewujudkan manusia genius yang perlu membentuk kembali kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah hasilnya? Itu 4 perkara. Kalau kita lihat who, siapa, adakah genius sekarang yang kita lihat, atau genius yang kita perlu membentukkan sesuatu untuk umat kita, ataupun dan mengapa perlunya kita wujudkan genius generasi yang berbentuk Islam, dan cara mana kita membentuk daripada perut ibu, daripada kanak-kanak, daripada pelajar dan seterusnya kepada pengurusan. Memang itu saya ada buat buku Mapping for Genius ni untuk universiti, dan ini dah 7 edition. Dulu budak-budak yang tak lulus di kuis 100 orang saya kumpulkan balik, Datuk Adnan, don't sack them, janganlah kita dia. Kita ajar method, teknik untuk mereka berfikir supaya jadi genius. Alhamdulillah, budak-budak yang gagal dulu jadi the best student. Antaranya kalau saya lihat sini, dan seantaranya telah buat PhD dan sebagainya. Dan di insannya bekas mantan Profesor Wira Datuk Jamil saya, dia pastikan di insannya ni semua student baru belajar ni teknik belajar, bukan motivasi, tapi teknik belajar ini membentuk mereka motivasi, self motivation. Yang gagal, lihat kita dapat distinction, wah dia motivasi sendiri. Ada satu student tu dia takut nak tengok result dia pasal dia gagal. Dia suruh mak dia tengok dalam komputer. Dia tengok mak dia komputer, dia dapat the best student of Dekan Award. Ada dah saya catatkan di sini. Mungkin saya akan bagi buku ni 5 sedekahkan kepada library, tuan boleh rujuk. Dan buku ini juga the 7 edition ke-7 ada, boleh dibeli di College Universiti Islam Selangor. Ini diterbitkan di sana. Datuk Datuk Wira di sini ada mantan rektor di sana. Jadi kalau kita lihat, ya, siapa tu genius? Genius sekarang ni kalau kita lihat di internet contohnya, ya, top genius ni ini yang dia, mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Kalau anak-anak kita buka siapa genius top 10, keluar gini, keluar apa tadi? Tak ada sini, tak nampak. Oh, situ ya. Namanya top 10 ni, you tengok genius yang pertama ni daripada German philosophers, lepas tu yang melukis Mona Lisa, ya, yang itu Italian Da Vinci. Kalau siapa beli apa finisher Da Vinci kan, ini ada orangnya ni, ini. Dan tengok sini Isaac Newton, yang ini liberalism, wujudkan liberalism, genius juga bagi dia. Jadi kalau budak kita dia terubah pemikiran kita ni ke arah secularism, mengenalkan bahawa genius yang pintar ini adalah mereka-mereka yang tidak percaya pada Allah, dan mereka-mereka ini adalah genius. IQ dia tinggi. Kalau tengok IQ dia 220, pengukuran IQ tu bagaimana? Tidak masuk langsung percaya pada Allah. Genius ke dia kalau tidak melihat kebesaran Allah? Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, takkah mereka berfikir tentang kajian mereka? Afala ta'khilun. Kalau kita tengok afala tatafakkarun, Al-Quran ni dalam lebih kurang 49 kali Allah katakan, tidak kamu melihat kebesaran aku. Kalaulah seorang manusia melihat keliling tidak boleh mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mereka genius? Kita takut.
Jadi bagi mereka, bagi saya ini, mereka ni bukan genius. Genius adalah mereka yang boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu tanamkan pemikiran itu kepada anak-anak kita. These people are not genius. They are not stupid, but they are, apa kata orang, pintar, tidak pintar, tapi mereka dia innovator saja. Mereka diakui oleh genius kerana mereka pandai melukis. Genius yang paling penting kalau kita lihat adalah Prophet Muhammad SAW. Adakah manusia mempunyai segala perkataan dia, segala perbuatan dia direkod bervolume-volume surah Rasulullah? Ada tak manusia begitu? Tak ada kan? Melainkan Rasulullah SAW, the superjal Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mengakui benda itu. Walaupun mereka kata the most influential, mereka terpengaruh saja yang dia kata itu semua, tapi mereka tidak mengaku mereka itu genius. Jadi pada pandangan saya, kalau kita lihat tentang zaman dulu ya, kecemerlangan Islam ya, ini we call it Islam forgotten genius. Genius Islam yang telah dilupakan. Dia sengaja melupakan umat Islam. Mereka kata umat Islam bodoh, umat Islam tak pandai, umat Islam tak maju. Ada mengatakan Islam ni jauh ke belakang, padahal Islamlah yang maju ke hadapan. Dari segi teknologi, Islam yang memberi kepada ilmu matematik contohnya. Yang ini semua jenis-jenis Ibn Nafis. Yang ini ialah satu terkenal yang pertama doktor yang buatkan blood circulation. Yang ini the first doctor introduce the first blood circulation. Well famous. Tak masuk genius pun ya. Dia ni Muslim, orang kena Muslim, dia tak kata genius. Lagi itu kita lihat juga Ibn Shatir juga, dia sebagai astronomer yang terkenal, pertama the first astronomers, tak juga kata genius. Yang kedua dia Al-Haytham ni ya, dia ni ialah research method yang teratur dia buat dari segi structure, tak juga genius dia kata. Tak ada langsung dia tulis dia ni genius, padahal dialah ilmu yang terpenting ya. Kalau kita lihat juga, kalau lihat lagi satu, kalau tengok ni, ini sebenarnya yang sedikit yang kita lihat ya. Ibnu Hayyan yang chemistry, orang yang chemistry yang pertama di dunia memperkenalkan ilmu chemistry, dia genius ya. Lagi satu Al-Razi, yang ini juga daripada Baghdad, yang ini daripada, dia kata doktor yang mengatakan ubat orang gila. Dulu masa dulu siapa kata gila, dia rasuk syaitan masa zaman dulu. Tapi genius kita ni Muslim yang memperkenalkan treatment untuk orang gila. Lagi satu Al-Kawani, Algebra ni ialah terkenal. Mereka kata calculus yang tadi saya kata tadi, genius calculus tu, padahal dia ambil daripada algebra. Dia tidak akui algebra. Dia kata pula algebra ni daripada Greek pula. Dia kata tipu pula. Dia sekarang dia nak ubah history, nak kata orang Islam ni mundur, pusing-pusing. Perlahan dia kata masuk. Kalau kita tengok buku Children Encyclopedia, dia kata algebra daripada Greek. Dia kata Children Encyclopedia dia ubah. Suruh budak-budak ni fikir ke arah orang Melayu, orang Islam ni tidak genius, tak pandai, padahal orang Islam lah yang paling pandai. Kalau kita lihat mereka ini hasil daripada, kalau kita lihat hasil daripada hikmah, wisdom from Al-Quran, Al-Quran Al-Hakim. Kita baca Yasin wal-Quran Al-Hakim, Quran full of wisdom. Tentang wisdom Al-Hakim, saya pergi satu universiti, saya tak mahu cerita satu universiti. Saya masuk satu universiti Islam, dia tulis itu wisdom from Confucius. Wisdom pada Islam, Al-Quran tak ada. Wisdom from lain-lain daripada etis. Ini universiti Islam. Saya masuk, kita telah merasa diri kita ke belakang. Kita quote orang yang lain pula. Dan dia nak terbitkan satu buku wisdom. Dia kata wisdom, saya baca tengok buku-buku kadang wisdom dari Confucius, wisdom daripada Hindu, Mahatma Gandhi. This is not wisdom. Al-Quran is full of wisdom. Al-Quran Al-Hakim. Kalau wisdom ni dari, kalau tak silap saya, berapa puluh kali dalam Al-Quran, 100 silap saya tak ingat, saya cerita benda ni. Jadi
wisdom ni mana kalau kita lihat adalah hasil daripada Quran. Wisdom untuk ilmu teknologi, ilmu sains, ilmu ekonomi. Contoh dia sikit saja. Allah mengharamkan arak. Allah mengharamkan riba. Satu perkataan dia. Dengan satu perkataan wisdom mengharamkan tadi apa? Mengharamkan riba. Sekarang ini telah wujud Islamic financial lebih kurang 3.2 trilion dollars. You see? We have changed. Kita telah ubahkan sistem finance kepada a new stream, aliran sistem Islam yang berlainan. Kita tak campur lain. Dan Islamic insurance lain, walaupun ada kelemahan di situ, tapi perlu diperhalusi dan diperhalusi dari masa ke semasa. Tapi contohnya wujudnya satu aliran baru dari segi ekonomi. Siapa yang terbit? Kalau kita lihat siapa yang mula terbit Islamic finance? Kalau ingat siapa? Mula-mula dia pun terlupa dah. Kita pun terlupa dah. Ungku Aziz pada 1959, Muslim genius kita panggil Ungku Aziz, dia telah menyelamatkan berapa bilion Muslim daripada dosa riba. Dosa riba dosa besar. Dosa riba ni adalah satu dosa yang isytihar perang oleh Allah. Betul tak Ustaz ya? Mana ada dosa lain isytihar perang? Saya lupa ayat ya, 238 dia kata dosa ni riba ni adalah satu dosa yang paling besar. Riba di isytihar perang. Perang maksudnya riba ni semua riba. Kita tengok pinjaman rumah, kita bisnes, semua aktiviti riba ya. Kalau kita lihat itu sebab Allah isytiharkan perang. Kita perlu berubahkan itu. Jadi maksud tadi pada tahun 1959 Ungku Abdul Aziz telah cuba menyelamatkan tajuk dia punya kertas kerja tu, menyelamatkan penyimpan haji supaya dia gunakan duit itu untuk tujuan dapat hasil kembali. Dia tak classified as genius padahal dia lah introduce Islamic finance dalam dunia dan menyelamatkan manusia daripada dosa yang banyak, dosa dunia ya, dosa Islamic banking, Islamic finance. Dan tabung haji ni kalau kita lihat ya, pada dulu, sekarang ni tahun 2016 saya buat kerjaan, dia telah jadi sebagai Muslim powerhouse, economic powerhouse di Asia, mempunyai aset 66 bilion ringgit, untung tiap-tiap tahun 7 bilion ringgit daripada tahun 2001 hingga 2006 7 bilion ringgit. Duit daripada jemaah saja, tak ada duit daripada bantuan orang lain. Mana duit daripada? Duit jemaah dikumpulkan dan diinvest, dibeli aset dan menjadikan salah satu Asia powerhouse with 60 bilion ringgit aset di Asia. Orang tak cerita. Dan dari hasil tabung haji ini terbitlah bank Islam dan bank-bank lain. Tertubuhlah Islamic international bank Islam dunia dan sebagainya. Tengok hasil tadi. Allah panjangkan umur dia. Sekarang dia berumur 102 tahun. Dia tak cerita hal orang. Dia tak ada cerita dia bantai orang. Dia tak tahu, Allah alam. Tapi Allah panjangkan umur dia. Dia duduk. Berapa banyak pahala yang dia dapat andaikan dia telah menyelamatkan manusia daripada dosa riba. Berapa banyak pahala. Andai kalau kita genius, kita invent lampu je ni, lampu ni, berapa banyak pahala yang kita dapat. Orang boleh, lampu ni boleh baca Quran dan sebagainya. Jika sekejap kita invent kapal terbang, berapa banyak pahala yang kita dapat kalau bawa pergi orang ke Makkah, Madinah, kalau niat kita begitu. Jadi di situ
di situ genius tadi ya penting, di mana kita kalau kita lihat di sini pun kita lihat ni ada baru-baru ni ya apa ni Datuk Wan ya, daripada 3 Islamic mind yang terbaik ya, terbaik di dunia. Orang Melayu ke dia? Melayu Muslim kan? Bodoh kan Melayu ni, pandai kan? Yes, there are genius. There are many Malay Muslim genius contribute to the world. You see? Okay. Jadi yang saya masukkan sini bahawa kita perlu mengubah perception kita. Kita perlu mengubah konsep genius itu. Kalau orang bukan Islam tak percaya pada Allah, kita cakap itu bukan genius. Kita cakap apa malu kita cakap dengan anak kita, kita cakap kita. Dia dulu saya di universiti ke sekolah, saya cakap those who don't believe in Allah Subhanahu Wa Taala is not genius. I don't call them stupid, but they are creator, they are inventors, good, but they are not genius. Genius are those who believe in Allah Subhanahu Wa Taala. They have iman and they believe in Al-Quran. It started from the niat to develop the Muslim. Itu yang saya tanamkan walaupun di universiti di pelajar saya, di mana-mana kalau saya bekerja, itu yang saya ceritakan. Ya, jadi maksud kita jadi genius ini, kalau dia kata tengok buka dictionary itu adalah mereka yang pandai dari segi ilmu luar biasa, daripada ability untuk buat sesuatu, dan IQ dia tinggi. IQ itu pun perkiraannya telah dipersoalkan. IQ tidak ada soal mengenai ketuhanan, kebesaran Allah, tak ada langsung. Mana boleh kita kata soalan itu genius tak boleh melihat kebesaran Allah ya. Dan sekarang ini mereka berubah, nak ubah balik genius itu. Kalau kita seorang Muslim, kita ubah IQ tadi, yes. Pemisahan IQ itu masukkan elemen Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang hafal Quran lebih markah lebih, betul tak Ustaz? Ini kita hafal Quran, tak tahu Quran pun genius, tak pernah baca Quran pun genius, just melukis sekarang ni pandai orang sekular ya. Jadi kita perlu ubah definisi kita. Jadi lagi satu, kalau kita lihat ya, budak-budak kita, Al-Quran adalah cahaya penemuan saintifik. Cahaya. Contohnya tadi mudah saja, hikmah haramnya riba, mewujudkan Islamic institution, tabung haji fund, Islamic finance, Islamic banking, Islamic bond, suku, Islamic insurance takaful, banyak lagi Islamic. Untuk siapa? Untuk bukan saja Islam tetapi umat keseluruhannya. Sekarang ni institusi kita lihat, saya tengok dalam satu gereja mengatakan bahawa kalau nak selamat, kita invest dalam Islamic index. Kata dia cakap pada orang Kristian, pasti dia kata tak ada riba, tak ada stock exchange Islamic tak ada perkara-perkara yang berbahaya. Dia pula pergi dakwah pada orang Kristian dalam satu gereja di Eropah. Dia cakap semua dia to be safe, the good investment is an Islamic investment. Dari production. Dan saya teringat, kalau kita lihat, kalau pergi ke Harvard Islamic Harvard faculty, lalu tuan lihat Harvard ada situ ayat Quran, the best expression of Islamic justice, dia kata. Maknanya itu yang paling best dalam dunia, paling best. Dia kata, ada tak ayat Quran Ustaz yang mengatakan apa tadi, bahawa jika hendaklah kamu sikap adil kepada diri kamu, pada mak kamu, pada anak kamu, saudara kamu, kan, tak kira siapa, kan. Ada ayat Quran, saya lupa. Itu maksudnya dia cakap, dia masuk situ. Kita fakulti Islam kita tak ada masuk pun wisdom of lion. Kita pasal kita rasa rendah diri, tak boleh rendah diri. Kalau kita lihat tadi ya, genius dia punya apa, serban dia kuat besar. Semua pakai serban. Tak.
kawan ni semua pakai serban. Makin besar serban, makin genius dia, makin inventors dia. Kita tengok orang pakai serban, kita orang suka dan lain. Patutnya kita pandang rendah orang yang sukalah. Mereka ini tidak percaya pada Allah, tapi kita meragungkan mereka lebih dari mengagungkan yang lain. Okey. Jadi kita lihat sekarang ini bagi masa setengah jam, 15 minit atau setengah jam. Tadi kita cuba Quran tadi adalah cahaya dari ilmu sains. Maknanya maksud saya tadi, Quran adalah dimestikan dibelajar, bukan saja dibaca. Kalau baca tidak ada kepahaman. Jadi macam mana kita nak mewujudkan? Jadi saya belajar di sekolah di Johor, sekolah agama 7 tahun kan. Sebelah pagi, sebelah petang sekolah agama sampai darjah khas, boleh jadi ustaz. Tapi saya sekolah pagi, saya belajar di St. Andrew's Church School. St. Andrew's Church School, saya belajar Bible. Saya belajar Quran tak faham. Saya hafal lah Quran, hafal. Okey, tak faham. Di sekolah saya belajar 7 tahun tak faham. Dia tidak fahamkan satu, tak ada kepahaman tu kepada keadaan sekarang, tak ada. Tapi Bible saya tahu. Saya tahu kandungan dia, tahu. Lepas tu masa bila saya interested Quran ni, masa saya belajar di London, saya baca buku translation Matt Recall, buku Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Saya baca, semua betul bagus Al-Quran ni. Saya baca, duduk dalam library sampai habis. Saya baca yang translation tu. Saya baca, banyak juga dalam keadaan ni. Saya seronok habis satu Quran yang saya baca Al-Fiqh dalam satu hari, pada pagi sampai esoknya. Pasal seronok faham dia tu, tapi tak faham daripada segi apa Quran tadi. Saya baca keseluruhan saya faham. Itu saya mula interested pada Al-Quran. Pernah saya argue dengan Father John di London. Saya belajar sama-sama dengan Profesor Dr. Jamil dengan statistik. Jadi satu John tu padri tertua 60 tahun. Masa tu saya hafal Bible, banyak perkara dalam Bible. Macam dia kata, anak Tuhan, thou art my beloved son, to thee I'm well pleased. Macam mana saya apa sikit, pasal dia ajar daripada kecil. Saya pada sekolah tu belajar kecil-kecil. Saya argue dengan dia, Father John, if there is God, let us read the Quran. You know the Quran? No, you are the Bible. You are the father, the priest of Catholic. You don't know the Bible. I am not a Catholic, but I know the Bible. I argue dengan dia lah. Penghabisan dia cakap, Syaya, to be honest with you, you know better than me. Rupanya dia sendiri tak tahu Bible dia dalam in detail. I say bagi Quran, read the Quran. If God is there, I'm sure He will guide you. Tapi satu hari dia datang, Syaya, how to become Muslim? Very simple. You believe in God? Yes. You believe in the Prophet Muhammad? Jesus is not God? Believe in Quran? There is a Muslim already. Senang je. No need for circumcision. No, dia kata sunat pula. Boleh takut sunat tu. No. If you clean, you can clean yourself, it's okay. They give up priesthood. Masa dulu saya buat pergi gereja, saya buat pergi surau. Saya pergi gereja, saya ikut dia pergi gereja. Masa nak dakwah dia, saya buat pergi masjid, dia ikut juga duduk belakang. Itu sejarah dia lah. Itu maknanya the diversity tadi. Maknanya kita perlu faham Al-Quran. Kalau kita baca Quran, saya baca satu lagi sikit saya cuba fahamkan dan cuba amalkan. Wa fala tatafakkarun. Mengapa kamu tak berfikir? Satu ayat tu mengatakan bahawa kamu ini adalah seburuk-buruk kejadian di mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang dam ni bisu Ustaz dan pekak, akhirnya tidak menggunakan akal faham, tidak menggunakan akal. Maka saya terbit buku ni, berfikir afala tafakkarun afala taqilun. Kalau afala tak, saya nak buat buku baru lagi yang saya sekarang tengah baca, daripada hati, kulub sana. Ayat tadi, kalau kita lihat dalam Quran 168 kali Allah mengatakan daripada hati. Lepas tu pada fikiran 49, daripada otak 18 kali. Tapi dalam ayat tadi, qulub tu menggunakan hati sebagai berfikir. Tak kamu gunakan hati berfikir kalau berjalan? Dia kata hati, bukan kalau otak. Ya Ustaz?
Saya bincang dengan Ustaz saya kaji banyak-banyak, ada juga yang saya akan, kalau ada peluang insya-Allah pada akhir datang kita tengok macam mana hati boleh mengarah otak dari segi ilmu sains Jadi selaras dengan Al-Quran dan dikaji oleh pihak bukan Islam. Jadi di sini baik tadi kembali kepada mengapa keadaan ini nanti mengapa keadaan perlunya kita wujud, kerana dunia sekarang ini menuju kehancuran. Kalau kita lihat ni tak nampak kecil sangat. Saya ceritakan dari segi dua perkara, dari segi teknologi, ozon level telah terbuka, cuaca telah berubah, tengah keadaan cuaca di padang pasir telah berubah jadi tumbuh-tumbuhan, di Antartika air telah cair, dan bagaimana cuaca dah berubah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan suasana environment tidak betul, di mana air telah dicemar, toxic drink dah jadi toxic, dari air kecemar kerana dia industrial technology. Kerana industri teknologi hanya memikirkan keuangan, commercialization. They don't care about environment. Saya pernah buat research environment di Brunei. Di Brunei negeri kaya masa itu tahun 80-an, ini Brunei kaya, tapi mereka tidak ada undang-undang yang menekan industri menghalang toksik. Syarikat Shell yang terbesar di dunia, dia tak ikut undang-undang. Dia ikut undang-undang, tak ada undang-undang, dia buang sludge toksik tu dalam pond. Dalam pond tu masuk ke air. Saya sendiri buat, bukan cerita, saya buat study kajian daripada dengan semasa itu saya kerja teknologi Austrian tu, kita ambil tengok company yang paling besar tidak mengikut peraturan jika tak ada peraturan. Bagi mereka, kalau mereka tu etik, kalau peraturan tu tidak ada walaupun dia menghancurkan manusia, itu etik bagi dia. Bagi dia ethical. Saya tak melanggar undang-undang, tapi Islam lain, undang-undang Allah lebih besar daripada undang manusia. Itu sebagai contoh. Dan kita lihat keadaan itu sebagai contoh ni cepat sikit. Keadaan sosial kita berteruk. Kalau kita lihat dari segi arak tadi, tiap 10 second yang kita cakap, 10 second satu orang mati kena arak alkoholism. Tiap 10 second. Ini ialah kajian United Nations 2012. Mereka telah meminta kepada semua negara-negara ahli memperkuatkan undang-undang alkohol. Kita tak buat undang. Dia cakap pasal keadaan teruk sangat sekarang dunia ni. 10 second satu orang mati. Kita dah berapa second, kita berapa orang mati dunia ni? Berapa dah kita cakap? Setengah jam. Berapa puluh orang mati pasal alkoholism. Satu lebih banyak lagi kata undang-undang ni kata daripada drug. Perkara ini tidak kita ceritakan pada umum. Itu sebabnya pesta bia tidak diadakan di Jerman, pasal dia tahu merosakkan semua masyarakat dia. Pada tahun 1980-an saya terbaca bahawa Amerika mengharamkan arak pasal menjatuhkan masyarakat dia. Mengapa kini mereka tidak mengharamkan arak? Kerana yang saya kata tadi, keuangan. Bisnes arak ni ialah 220 billion US dollars. Wah, banyak tu kalau diharamkan di Amerika saja 220 billion mengikut statistik. Lebih kurang 1 trilion US dollars. Jadi pasal arak, sebab dia tak nak mengharamkan arak. Dia tahu dia membunuh arak ni 10 second mati arak. United Nations minta, dia tak kisah pun. Tapi jadi Islam saja yang boleh mengatasi. Okey. Lagi satu tentang apa ni, maaf saya kalau spelling saya silap perempuan, saya spelling Melayu ni saya translate. Saya pernah pergi lecture di Eropah, di mana
saya kata keadaan kita di Eropah, kalau kita lihat dunia seks ni, sex slave ni, illegal sex slave ni berapa million, lebih kurang berapa 150 billion US dollars business menjadikan perempuan slave, sex slave, trading slave. Tapi kita tengok perempuan kita yang memperjuangkan hak asasi perempuan tak nak pun yang cerita ini. Dia lain macam cerita yang dia sibuk pakai tudung, dia pakai tudung mana suruh buka tudung, betul tak? Mengapa Islam pakai tudung? Kita tengok belah ini lagi teruk ni. Kalau kat saya terbaca satu artikel daripada tak tahu lah sister Islam ke apa, dia kata dia kritisas yang lain, yang ini dia tak perjuangkan. 150 billion US dollars business, 50 million people yang jadi prostitution dijual sebagai slave, hamba seks di seluruh dunia. Ini bukan kajian dia. Dan di Amerika CIA punya report, tiap-tiap berapa dia kata, tiap-tiap 1 jam 22 perempuan dirogol. Tiap-tiap 1 jam. Sekarang ni kita dah cakap 1 jam, ada setengah jam lebih kurang berapa orang kena rogol dari mereka. Berapa orang? 10 orang kan. Kita tak ceritakan ke dunia Islam tak betul je. Kenapa nak hukum Islam apa ni, hudud ni tak betul je, padahal hududlah menyelamatkan keadaan dunia sekarang ni. Undang-undang Islam saja yang boleh mengatasi. Saya terbaca satu artikel, dia tanya orang dari Saudi, orang Islam lah, dan orang Itali, you apa ni, practice Islamic law, very cruel. If people thief, you cut the hand, and then any rapes of having sex outside marriage, you stone to death. Orang satu jawab senang je, imam tu jawab. Dia kata berapa orang yang mati, orang yang tak ada tangan dalam Islam, berapa orang yang dihukum tak ada tangan di Saudi? Dia kata dia dengar tak ramai, dah 3 bulan, dah 2 bulan, 2-3 bulan. Okey, di Itali, maksudnya di Itali ni berapa orang mati kena bunuh pasal pencuri, kena bunuh. Orang innocent tu, maknanya orang yang jalan biasa macam kita kena bunuh oleh pencuri, orang yang nak mencuri, baru bunuh. Beratus. Ni mana undang-undang mana yang zalim? Undang-undang awak ke undang saya? Dia diam. Lagi satu dia kata, berapa banyak orang kena rogol di Itali? Mati kena rogol. Banyak dia tu. Kalau saya tengok asli tengok ada tak ada tempat ini, banyak yang mati kena rogol di Eropah. Dan undang-undang mana yang bagus? Di Saudi berapa orang yang mati? Dia kata dalam setahun 3 orang. Di Itali beratus. Tengok undang-undang mana yang lebih adil. Undang-undang awak, undang-undang kita menyelamatkan orang yang kena yang dinyayai, dihukum orang, tetapi awak orang yang kena nyayai kena bunuh oleh pembunuh. Okey, itu yang kita lihat di sini. Masa tu saya ada buat cerita kriminal. Bagi mereka ni, saya kata your rules and regulation adalah stone age culture, maknanya zaman batu. Zaman batu masih lagi berlarutan sampai sekarang. Yang western rules ni, western zaman west culture, western is a stone age culture. Contoh, free sex. Stone age free sex kan, zaman batu free sex kan, rogol sana sini kan, mabuk sana sini, zaman batu. Jadi zaman batu sekarang ni di zaman Eropah masih lagi zaman batu. Bagi saya lah, kalau saya pergi ceramah dekat Eropah, saya cakap macam itu, you are still in the stone age. The Malay, the Muslim is trying to bring you to the modern age, in line to the God wishes. Saya kata dia betul juga. Dia kalau orang putih ni, kalau kita argue betul-betul, dia boleh terima. Saya pernah argue dengan satu Jerman pasal kahwin 4. Wife dia sebelah situ, isteri dia
Dia terima. Wife pun terima. Saya ceritakan keadaan gini apa. That is true. Saya cakap dengan kawan tu, kawan saya, now you can marry for lah, your wife can agree. Tapi dia Kristian. Maknanya kalau kita logic argument, kita terima. Okey lagi. Ada masuk Ustaz ya. Jadi lagi satu tadi yang saya kata tadi, pertamanya teknologi telah merosakkan keadaan environment kita, berubah, menunjuk kehancuran. Keduanya sosial tadi, dari segi sosial saya hanya ambil dua perkara, iaitu arak dan free sex, ya. Dan lagi satu perkara juga yang penting juga dari segi ekonomi, ya. Kalau tengok ekonomi, penipuan cukai, kita tipu cukai ni paling besar corruption dalam dunia private sector. Saya ada private sector juga. Saya private sector, saya kerja, saya pergi academic, both side. Saya usahawan, academic, jack of all trade, masuk everything. Datuk yang bawa saya pergi ke academic. Saya dulu di industrialist, ya. Jadi di kajian oleh auditor ni terkenal, ya, dari mananya daripada University of Florence, ya, Center of Service Studies, Fund Studies. Di UK, penipuan cukai saja itu ada GST gitu. Ada GST pun dah boleh tipu. Apa lagi tak kalau tak ada GST kan? Maknanya 193 billion pound sterling kali 4 berapa? Setahun, setiap tahun penipuan cukai daripada private sector. Cara mana? Senang je. Dia nak import, dia kata harga RM5, dia kata RM1. Saya tahulah private sector. Nak export ke UK, katakan barang harga 20, invoice kata 10, bayar cukai 5%, tipu dah tak? Dia untung. Sebelah swasta untung. Jadi maksud saya tadi, penipuan tadi berlarutan dari segi aspek percukaian. Ini di study di United Kingdom, di Amerika ada lagi. Di Malaysia belum buat lagi study. Perlu kita buat kajian berapa banyak sektor. Saya pernah ekspor barang ke Turki, sedua Turki lama, 17-20 tahun. Dia kata kita invoice ini murah barang, pergi Albania ekspor, katalah RM10, kata RM5, RM3 invoice, lain bayar kemudian, lain cash account. You see, penipuan dari segi percukaian. Jadi kita perlukan jenis-jenis Muslim yang cuba mengkaji perkara ini dan memperbaiki keadaan. Kerana penipuan cukai ni, kalau kita lihat, dia adalah satu jinayah, ya, bagi kita. Jinayat. Oleh kerana dia menipu manusia, financial. Seseorang itu kita kena tipu, barang pun kita tipu. Tak, kadang-kadang kita beli barang kan, dia tipu. Barang yang halal pun dia kata halal tapi tak halal, dia tipu. Penipuan. Barang yang quality, dia tipu juga. Jadi penipuan tu ialah satu jinayah. Kalau kita penipuan dari segi kerugian pada individu kita yang pembeli kepada negara yang tak dapat cukai, dan penipuan ini adalah menimbulkan krisis ekonomi. Daripada kajian ekonomi, dia menimbulkan krisis ekonomi. Maknanya the core economic crisis, the core tu mana bahasa Melayu apa? Yang paling core, penting ya, core adalah penipuan cukai. Takkan dia boleh kaya sampai jadi bilion-bilion kan, jutawan. Macam mana boleh dapat? Jadi trilion penipuan cukai. Ini kajian daripada Economist Taxation. Itu Amerika. Ini saya contoh di United States, UK saja. Belum lagi di US, belum lagi di negeri lain. Negara-negara kita dan Asia yang lebih sistem percukaian dia tidak begitu baik. You see? Jadi oleh kerana penipuan dari segi percukaian, dari segi ekonomi, dia adalah menyebabkan economic crisis. Itu penting. Jadi kita perlu memandangkan perkara-perkara ini, maka
kita perlu melahirkan Muslim, orang Islam saja, Muslim saja yang boleh dapat membantu dunia. Kita tak boleh harapkan orang lain. Kerana saya lupa ayat tadi, Muslim is raised, Muslim is to save mankind. Muslim is the best community. Manusia Muslim adalah satu community yang terbaik dari semua community dalam dunia. Dan mereka dilahirkan, kita ni dilahirkan untuk menyelamatkan manusia. Ini ayat Quran Ustaz ya, saya lupa ayat dia. Dan akhir sekali mengapa begitu? Kerana kita percaya kepada Allah. Orang lain tak percaya. 3 perkara Allah cakap, we are the best community, all communities in the world. We are born to save the world because we believe in Allah Subhanahu wa taala. Last word, 3 perkara. So kita tak boleh harapkan orang lain, hanya kita kepada Muslim saja. Kita saja yang boleh menyelamatkan dunia dari segi teknologi pembangunan, dari segi social development, dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu sebab saya kata perlu kita melahirkan jina. Jadi di sini mungkin satu perkara di mana mungkin tuan-tuan dan perempuan soal saya ya, bagaimana sehat ini, bagaimana kita nak lahirkan ya. Itu selalu satu topik yang masih lain dah pasal panjang. How ni dari segi kajian saya, dari segi put anak kita put, daripada anak didikan ada 20 cara anak untuk kita tu, daripada pelajar, daripada manager pengurusan, itu teknik. Dan saya juga telah buat eksperimen kata tadi di College Universiti Islam Selangor, di Saniah dan sebagainya. Alhamdulillah ada perbaruan ya. Jadi di situ kalau saya juga tengok di Indonesia, saya berceramah di Indonesia, saya cerita je pasal ini, satu institusi yang institusi Puteri ya, yang di atas bukit tu, Puteri apa Datuk saya lupa, dia mengamalkan semua student dia pakai ni. Maknanya dia telah berubah ke arah membentukkan. Jadi di situ kita akan pada masa akan datang, masa tidak mengizinkan, 10 minit kita boleh cerita sikit di mana yang pada masa akan datang kalau berpeluang cara mana hati boleh mengarah ke pemikiran, bukan dari segi otak, tapi hati itu ialah mengandungi neuron yang macam Ustaz kata tadi, neuron otak yang boleh mengarahkan kita ke mana kita nak pergi. Cuba contoh, kita semayang, ada niat tak? Ada kan? Dalam hati kita cakap. Kalau tak ada hati, kita dalam hati kita cakap niat saja aku semayang maghrib 3 rakaat kan. Kita semayang, nak 4 rakaat, bukan. Otak kita diarah, otak kita kata bawa 3 rakaat je. Betul tak? Cuba kita tak niat, betul lah aku, kita start balik semula. Maksudnya dalam kajian sains ya, saya akan next ceramah saya akan katakan bahawa hati itu yang mengarahkan otak kita. Kerana hati itulah kalau dalam Quran roh ya, betul tak Ustaz ya, yang mengarahkan. Jadi dalam hati, pengarahan hati berfikir ni 168 kali dimention dalam Al-Quran, 168. Otak 49 berfikir. Lagi satu otak tadi dia mungkin gunakan otak 18 kali. So mana yang pentingnya hati dari segi teknologi, dari segi medical, dari segi neurologi, dari segi psikologi, hati mengarahkan otak, hati mengarahkan apa kita buat. Dan sekarang ni IQ pun nak diubah ke EQ pula, emotional measurement tu kan, IQ to EQ. Maknanya penemuan kita sama dengan Al-Quran. Al-Quran tu dah cakap dah, tak ada kamu melihat dengan hati kamu, kamu fikir dengan hati kamu, banyak tapi oleh kerana kita baca semintas lalu dan kita tidak hubung kaitkan dengan keadaan biasa, maka kita tidak dapat buat satu penyelidikan yang teratur. Kalau kita saya bagi contoh satu sikit ya, hati tadi ya.
Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Macam ini ya penemuan hati tadi. Hati ni lebih banyak mengarah kepada otak. Maknanya kalau dari sains tadi 100 kali, 100,000 kali kuasa elektrik kalau dibandingkan dengan otak. 5 kali kuasa tarikan, 5,000 kali. 5,000 kali. Maksudnya kadang-kadang kita lihat manusia ni dengan hati, betul tak? Bukan dengan fikiran, otak tengok. Kalau kita lihat, kamu lihat dengan hati itu boleh menggambarkan yang lebih lebih jelas dan lebih mengikut emotion dan juga mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala berarti. Ya? Jadi banyak yang perkara yang hati kan saya minggu depan sebagai contoh lah bagi beritahu ya, ni hati-hati dan saya akan relate kepada ini. Kalau macam mana nak ajak anak jadi genius pun ada 20 cara. Macam mana kita, janganlah kita bagi nak ajar anak kita. TV memang ada kajian daripada Institute of Education USA mengatakan janganlah anak kecil-kecil tengok TV, dia tak faham pun. Kalau umur dia lepas 2 tahun tengok TV kartun ni 1 jam sikit je sehari boleh bagi dia. Suruh dia tengok buku dia tengok. Kalau lama dia tengok, saya eksperimen ke cucu saya satu ni kecil ni 8 bulan, dia lebih nak buku, buka buku, kena buku kedua dia seronok tengok buku. Apa? TV dia tengok buku dah. Buku banyak kita tengok. Buku ni ialah kalau ada budak-budak kecil kita bagi sekarang smartphone ya. No. Buku ke arah itu. Jadi itu yang saya nyatakan nanti dalam ceramah yang akan datang tentang cara mana buku dengan Quran ya dan sebagainya, otak dan sebagainya. Jadi dan cara mana kita akan wujudkan, dan cara mana pula kalau sudah belajar, cara mana teknik belajar. Teknik belajar menggunakan hati, menggunakan otak kanan, otak kiri. Kita tengok tu otak kiri ialah membaca, tapi otak kanan melihat gambar. Kalau kita tengok kajian-kajian penulisan ahli lisan Muslim buku-buku manuskrip dia semua gambaran banyak banyak gambaran. Dia buat graf, dia buat mapping dan sebagainya. Kita sekarang kalau baca buku kurang, tapi ilmu sains Muslim manuskrip yang saya lihat banyakkan semua daripada banyak gambar rajah. Mengapa digunakan otak kanan untuk mengingat kembali? Itu yang ada lagi berapa minit? Lagi 2 minit ya? Boleh teruskan? Sikit lagi sebagai contoh yang saya gambar raja tadi. Okey. Gambar raja tadi katalah ni. Ini pun saya tahu, saya belajar daripada saya tahu Islam. Saya belajar 7 tahun tentang Islam. Tapi saya tidak boleh hubung kait Islam itu dari keseluruhannya, tak nampak dah. Okey, saya kata ni saya belajar Mata' al-Badrin Mata' al-Badrin buku lama tu ya, Ustaz ya. Maka menekahat muamalat dan sebagainya. Jadi saya lihat ini Islam syariah itu, saya buat satu map map macam ni, tak nampak ni kecil map ni map. Saya cuba eksperimen di Eropah. Satu profesor tu masuk seminar tu international, dia tengok, dia datang 2-3 orang. Saya ada tahu, this is the first time I know Islam. Betul, dia cakap. Saya lupa nama dia. Lepas tu macam mana saya mula saya bagi kertas yang akhir, tapi Prime Minister tu suruh saya bagi kertas pertama, dia nak dengar pasal Islam. Saya buat begini saja, simple. Islam, saya kata kalau lihat sini, saya buat map supaya dia faham. Islam is a way of life according to God commandment. Islam adalah cara hidup kita, semua cara kita itu mengikut arahan daripada Allah. Soal balik, apa itu arahan? Dari mana dapat arahan Allah? Arahan Allah, kita ada Al-Quran, kita ada Sunnah, kita ada Council of Ijtima' Ulama. 3 perkara kita boleh. Quran cakap dia the only authentic
Word of God never changed since 1400 years. Dia percaya betul Quran tidak pernah diubah 1400 tahun walaupun setitik, tapi Bible dah berapa kali ubah, beribu kali. Betul tak? Dia cakap ya betul. So arahan Allah kita ada. Lepas tu kita ada dari segi sains, kalau principle ya, kalau tidak boleh diamalkan, itu satu principle teori. Quran bukan teori. Saya tak setuju kalau orang kata according to Islamic theory, Quranic theory. No, Quran is a law, is a principle to be applied. Bukan teori, bukan filosofi. Jadi kita jangan defensif. Teori perkara yang belum dipastikan kan. Filosofi pun. Jadi Quran is the revelation from Allah, wahyu daripada Allah. Saya laksanakan. So tadi dia kata yes, okay. Tadi kata Islam adalah way of life according to Quran, Sunnah we have saw. Way of life, what is the way of life? Tengok way of life tadi, kalau tengok sini sebelah kanan ni, 3 kategori. 1, we must have faith, akidah, iman. Kita mesti percaya rukun iman. We must believe in it. Percaya pada Allah, percaya pada Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, yang rukun 6 keiman. Dan kita mempunyai code of ethics, etika hidup. Sebab kita perempuan, kita ada berpakaian, kita ada SOP kita, ethics, akhlak berpakaian, akhlak percakapan, akhlak kita punya perbuatan dan sebagainya. Akhlak tu meliputi hidup dari segi pakaian, kebersihan dan sebagainya. Dan kita mempunyai undang-undang peraturan, iaitu undang-undang nikahat, muamalat, jinayat dan undang-undang berkaitan dengan ibadat. Jadi kita punya undang-undang teratur, sistematik. Example dia kata, macam itu Islamic finance. We have Islamic finance law. Haram is riba, interest. We have it spelled clearly in the Quran. Saya masukkan my Quran tadi, and Allah declare war on that. That's why we have Islamic finance. Peraturan kita. We have provision of arak, alcohol in Quran spelled clearly, intoxication dan sebagainya. Dia tahu. Lepas tu saya catatkan dia. Dah ini undang-undang tadi yang 4. Patutnya saya masuk juga tentang siasah management. Lepas tu bagi 2 minit Ustaz. Lepas tu yang akhir sekali saya masuk dari segi apakah tujuan hidup Islam, apa tujuan Islam, maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah maksudnya objektif syariah, objektif Islam, tujuan. Saya ni pun beritahu bahawa masa saya bertugas di Insania, Datuk suruh saya buat maqasid al-syariah. Saya pun kena buat kajian maqasid al-syariah, nak bagi speech untuk Menteri Besar Sultan dulu, arwah marhum Sultan Kedah, kena cerita pembukaan Islamic Finance. Saya kena buat. Saya buat ni kena kajian, tuan-tuan, bukan kajian kena buat fikir, kena baca buku maqasid, kena baca ni semua. Aduh. Tapi alhamdulillah lepas ni saya belajar. Okey, macam arwah Ustaz Azizan kata kat saya, Menteri Besar dia, saya AM maqasid, belajar jurisdiction maqasid. Betul Ustaz. Ustaz maqasid undang-undang, saya maqasid pengurusan. Betul tak? Okey. Jadi maqasid tadi kalau lihat apa segala peraturan yang tadi, kategori akhlak, iman dan sebagainya, ianya bertujuan pertama menyelamatkan agama kita, ad-din kita. Tujuan dia supaya kita tidak bercampur aduk, kita have system. Keduanya, kita menyelamatkan manusia daripada diiniayai. Undang-undang Islam ni, alkohol selamat manusia tak? Hudud sebagainya selamat manusia tak? Keseluruhannya. Apa undang-undang Islam yang tak menyelamatkan manusia? Semua menyelamatkan manusia. Dia kata ICER, International Convention of Islamic International Conference of ICE is race discrimination
telah ditubuhkan tahun 1960 United Nations sebab apati, perbezaan. Undang-undang Islam dah ada dah, tak ada apati dah. Kita Islam is meant, there's no racial discrimination. Dia tak faham, United Nations tak faham, tak baca undang-undang Islam, dia keluarkan ICR. Kita overall Islam, dia pun fikir betul dia boleh argue. Jadi maksud saya tadi dan apa tadi yang ketiga, menyelamatkan manusia, menyelamatkan apa tadi, menyelamatkan manusia, menyelamatkan keturunan, undang-undang tadi, seksologi dan sebagainya, social problem, lagi menjaga apa tadi, intellectual kita, ya, segala intellectual tu menyelamat supaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya pembangunan itu kepada itu, dan akhir sekali untuk menyelamatkan sumber harta benda supaya ianya tidak dikorupkan untuk kepentingan manusia, untuk semua manusia. Itu dia tengok ini, dia tu datang 3 orang, oh, this is the first time I heard about Islam, the right thing. Ini saya simple saya beritahu. Itu saya gunakan ini untuk integrate knowledge. Habis dan 10 minit. Jadi untuknya sebagai penutup, jadi apa yang kita tahu bahawa kita perlu mewujudkan jinas Muslim yang boleh mengubah keadaan sekarang yang teruk, ya, dari segi environment, dari segi social, dari segi ekonomi. Dan kita juga berusaha, Triple IT Islamic Talk ni, kita ada satu institusi wakaf, ya, ada pejabat di UAE juga. Kita membuat berbagai-bagai buku, ya, untuk universiti supaya kita bagi duit. Wakaf ni kita bukan minta duit orang, kita bagi duit. Pasal apa? Diwakafkan oleh orang kaya di Amerika Muslim di situ, dan untuk bertujuan untuk mewujudkan ilmuwan yang Islam. Jadi kita telah tulis berbagai buku, ya, buku-buku. Mungkin Datuk ada buat buku nak hadiahkan, mungkin saya nak hadiahkan kepada perpustakaan perpustakaan Shah Alam ni. Ustaz, boleh saya boleh wakafkan buku-buku yang tuliskan ni? Mungkin Datuk boleh serahkan kepada Ustaz Imam tuan ni. Ya, buku-buku ni ditulis oleh pakar-pakar daripada UAE, daripada seluruh dunia, untuk menyatukan, ya, ilmu-ilmu ke arah Islam. Mereka yang is Muslim. Integrated knowledge of today knowledge, science, economy, apa lagi, management dan sebagainya kepada Islamic management. InsyaAllah usaha ini kita akan dapat usahakan. Saya pun akan donate juga buku yang saya tulis, ya. Yang ini saya bagi kat library, ya. Dan juga yang ini pun ada saya tulis juga, edit juga. Maiz ada keluar juga, tapi dah habis, tak tahulah ni. Habis Maiz. Search for Excellence kan Maiz ada. Dan beberapa buku yang asal satu buku ni tahun berapa ni. Lepas tu buku ni 7 edisi dah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz, ya, untuk ni. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf jika ada perkara yang tak betul, ya. Ya, Ustaz. Saya terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prof yang sudi menyampaikan tentang tajuk bicara adil pada pagi ini, melahirkan generasi jenius. Dan Al-Quran dah jelas dah menyebut, ya, manusia dijadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So kita macam mana nak usaha supaya apa yang dijadikan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, supaya kita manfaatkan jenis yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu, kita betul-betul manfaat, insyaAllah. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan dan Prof kerana sudi pada pagi ini hadir dalam majlis bicara adil. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihati aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.